Dan komennya berbunyi sebegini. Kita dah lihat, komen dia cakap tough people will stay. Macam tu lah lebih kurang. Tapi yang poin yang paling penting, dia highlightkan bagaimana GE waktu first season diorang main kat PMSL, diorang tak lepas pun pergi Grand Finals. Tapi second PMSL, kita tengok macam mana GE daripada Myanmar boleh jatuhkan pasukan-pasukan gergasi yang ada dalam Asia Tenggara ini dan mereka layak ke PMGC. Itu adalah satu benda yang patut untuk diterapkan oleh mana-mana pasukan sekalipun yang tengah perform ataupun tak perform, untuk mereka terus keep your heads up and be positive. Ya, betul. Tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan pun sebenarnya. Memang be positif. Betul. Adalah pilihan yang terbaik buat masa ini untuk PEA. Tapi kita akan lihatkan, ini dia Prison Car Hospital untuk flight path yang cukup baik. Langsung tidak memberikan pening kepala kepada mana-mana pasukan untuk mendapatkan kereta dan sebagainya. Tahukah anda jarak daripada flight path untuk bergerak ke kawasan drop spot tanpa perlu untuk berebut kereta adalah 3,000 meter. 3,000 meter. 1,000, okey, 750 kalau kau turun sengit kau akan dapat turun cepat. 1,400. Betul. Kau turun, kau buka parachute terus kau junam, kau akan sampai. 1,800 kau buka parachute, kau biar melayang, dia akan sampai. 3,000 kalau kau nampak logo parachute tu keluar, kau terus tekan, kau akan sampai. Dengan jarak, maksudnya kau tak payah kejar kereta apa. Pegang apa-apa, biar je dia bergerak. Biar je dia bergerak. Okay. Dia akan sampai tepat 3,000 meter. Jadi benda tu antara benda yang aku selalu terapkan jugalah dekat sesiapa yang bermain kan. Sebab kadang-kadang risiko untuk berebut kereta ni, dia macam uncontrollable risk kau. Betul. Kau tak boleh nak buat apa kalau kena langgar. Walaupun 3,000 ke nak terbang, tapi kalau dah dua-dua pemain daripada pasukan yang berbeza tu berebut nak ambil kereta, kan, salah satu tetap juga akan mati. Jadi pilihlah mana orang kata option yang lebih baik untuk mereka lakukan. Tapi setakat ini untuk bergaduh ambil kereta tu kita tak nampak lah untuk map Erangel. Masih lagi mudah untuk pasukan-pasukan ini dapatkan kawasan yang mereka mahukan, juga kenderaan yang diperlukan. Ya, benar. Ini dia BTR. Ada di kawasan berdekatan dengan Milta. Circle mana entah tadi aku duk cakap sibu. Lupa dah kat mana. Apa? Kita boleh tahu map stream. Ada map stream? Ada. Oh, okey. Tapi ini dia school dan juga apartment untuk RRQ. Erangel Average Eliminations. 6.4, 5.6, 5.3 dan juga 4.8 untuk RRQ, BTR, Yudo Lions dan juga Flash. Dan pada ketika ini masing-masing seperti biasa menggunakan looting. Ini dia shotgun 1896 50 peluru 1896 Ya. Yang shotgun 20 apa? Ya. Engkau jangan tanya aku. Sebab J cakap. Bila J cakap tu yang aku macam, oh, lepas tu waktu kita main kan. Korang rasa shotgun ni dibuat pada tahun bila? Nah, ikut nama tu lah, 1896. Oh. Itu J cakap. Kalau J menipu, aku menipu jugalah. Aku rasa J goreng kau ni. Dia cakap typecast baik. Aku cakap, gempal. Tapi memang knowledge dia pasal gun ni sangat-sangat tinggi lah sebenarnya untuk J Hunter. Betul, tepat sekali. STX sedang pun melintasi kawasan jambatan kanan. Belum lagi bermula untuk loot, walaupun circle yang pertama ini bakal bergerak tutup dalam masa 1 minit sahaja lagi. STX yang ingin pergi ke bahagian kawasan Novo Repnoye waktu ini bakal menjadi pasukan yang paling lewat untuk bergerak masuk ke dalam circle yang pertama ini berkemungkinan besar. Kerana kita lihatkan circle yang pertama bertitik tengah di bahagian kawasan Gatka. CRVP kembali kepada line up biasa mereka. Iron Pro, Chewy, Voke dan juga Newbies. Adalah aku berborak kan dengan Chill. Aku tanya dia macam mana dengan line up baru. Satu benda yang dia katakan adalah walaupun ini bukan line up asal di mana bagaimana mereka menang PMNC pada waktu ketika itu, dia kata dia akan cuba sehabis baik untuk menggunakan line up ini dengan sehabis baik, sebab kita tahu macam mana ataupun dari mana Iron Pro dan juga Voke datang. Sebelum ini pasukan mereka disingkirkan daripada PMPL, tetapi nafas baru diberikan, peluang itu disediakan. Ini adalah peluang yang di mana mereka tak boleh sia-siakan langsung untuk Voke dan juga Iron Pro. Betul. Sebab hari tu waktu aku buat podcast tu, Chill dia marah. Dia ada marah seorang coach ni. Oh. Drama.
Hashtag warga J. Tapi ya betul. Sebab player yang dia nak diambil. Senang cerita macam tu lah. betul. Tapi last dia terpaksa untuk tengok mana yang ada dan kumpulkan dalam masa yang sangat singkat lah untuk buat satu tim untuk bersaing di PMSL. Jadi tak terkejut sangat lah bila performance diorang ni jelas sebab diorang baru main kan sekali. Betul tak? Betul. Sangat-sangat pendek jangka masa yang diberikan untuk Creed VIP. Bukan Creed VIP sahaja, Todak pun sama juga. Betul. Todak yang kita boleh katakan baru ditubuhkan line up mereka pada Januari lalu. Dan mereka hanya diberi peluang untuk beberapa minggu saja untuk training sebelum PMSL ini bermula. Jadi ada banyak sebenarnya cabaran ataupun halangan yang pasukan-pasukan ini lalui yang mungkin anda yang berada sedang menonton sekarang ini tidak mengetahui banyak, tetapi daripada belakang tabir kebanyakan pasukan Malaysia kita boleh katakan banyak yang belum dapat untuk dibaiki dalam jangka masa yang sangat pendek. Betul. Jadi kalau kita tengok tim-tim yang dekat atas kan, kecuali NKT mungkin dah main lama sekali, tak pasti. Kebanyakan daripada mereka adalah tim yang dah lama main sekali. Betul. Jadi agak tidak adil sebenarnya untuk kita judge daripada performance atau prestasi pasukan-pasukan ini kalau mereka baru saja ditubuhkan. Kalau dah lama ditubuhkan, contoh macam Geek Fam kan. Dah lama ditubuhkan tapi Super Sunday tak perform. Yang tu kita boleh kecam sikit lah. Ya betul, boleh. Boleh aku benarkan. 8 poin satu hari top. 8 poin satu hari kan. Yeah. Jadi yang tu kita boleh lah kita cakap sesuatu sikit. Tapi untuk tim yang baru saja ditubuhkan, agak kurang sedikit lah untuk kita kata diorang ni tak perform, diorang ni memalukan. Tak boleh sebab diorang baru sangat. Betul. Antara pasukan Malaysia aku rasa paling banyak tim-tim yang baru saja ditubuhkan dan masuk ke PMSL. Tapi pemain-pemain ini tak boleh gunakan tu sebagai alasan untuk diorang. Betul. Tak boleh terlampau berpegang dengan kita masih baru, kita ni sebab liga adalah jangka masa yang panjang. Antara 3 minggu yang dimainkan dan setiap minggu tersebut akan diberikan peluang untuk mereka melayakkan diri ke peringkat Super Sunday. Tapi daripada minggu yang kedua ini, bagi saya sendiri nampak perubahan daripada pasukan-pasukan Malaysia yang tidak layak ke peringkat Super Sunday pada minggu yang lalu. Nampak lebih jelas corak permainan yang ingin dimainkan. Tapi untuk jumper sekarang ini tak jelas sebab ada 4 orang pemain BTR yang dah datang melanggar. Backup tak ada langsung untuk jumper dan jumper tak boleh tembak kereta yang sedang pun sengit. Tapi akhirnya Lapar akan melepaskan tembakan terlebih dahulu dan jumper akan terjatuh. O2 sedikit lewat untuk sampai dan jumper akan dihabiskan serta-merta. Tapi BTR di kawasan yang sangat-sangat terbuka. Abi membawa kenderaan yang sangat-sangat leka sekarang ini. Satu situasi yang mengejutkan untuk O2 sebenarnya. Ya benar. Sebenarnya tadi kereta untuk Yudo tu dah sampai kat atas bukit tu. Dan waktu kereta tu terbalik, mereka langsung tidak melepaskan tembakan kepada kereta yang terbalik tersebut. Dan akhirnya sekarang ini, satu momentum yang mereka bawa, 3 kill di match Sunhawk bertukar menjadi kosong, memberikan kill secara sama rata kepada BTR. Wow, jap. Sebab serius waktu kau cakap tadi kan, kereta tu terbalik, jumper tadi tembak kan. Sebenarnya ada dekat atas. Ya. Apa yang berlaku membuatkan mereka mungkin ada cover fire kot. Kan? Tak berapa nak pastilah kan. Sebab tadi dekat map memang kita nampak ada satu orang dekat bahagian kawasan atas high ground tersebut. Tapi tidak melepaskan apa-apa tembakan. Mungkin menunggu backup. Tapi penantian itu menyebabkan jumper dijatuhkan dengan sangat mudah. Kemudian Abi yang meluru ke bahagian hadapan sebentar tadi juga dijatuhkan dengan mudah. Dan 2 baki pemain daripada pasukan O2 dikeluarkan dalam sekelip mata oleh pasukan BTR. Satu pelanggaran yang tak dijangka perlu untuk mereka berlawan. Tapi mereka dapat untuk menang dengan mudah. Ya benar. Mereka mungkin juga meneka kedudukan jumper. Kedudukan jumper sebenarnya bagi saya agak bijak. Dia berada di kawasan luar, satu kawasan yang agak sukar sebenarnya untuk diteka. Dan apabila kereta tersebut terbalik, of course dia akan dedahkan badan dia untuk dia tengok dekat mana tempat yang dia boleh tembak. Menjangkakan dan juga mungkin dilihat dekat map, kawan-kawannya dah pun sampai. Tapi sebentar tadi jumper dijatuhkan dengan cukup mudah. Seakan-akan tanpa berlawan di situ. Sangat-sangat sayang untuk Yudo tu. Kali lagi mereka keluar dengan mata yang kurang baik. 13 poin buat masa ini. Maka kita boleh katakan Super Sunday bukan milik mereka untuk peringkat ini. Tapi Iftar akan dijatuhkan. Alter Ego. Sekali lagi nampaknya pasukan Indonesia akan cuba untuk menjatuhkan pasukan daripada Malaysia. Tapi Tam akan berada di depan. Rosemary nyawanya rendah.
Tapi telah pun berjaya untuk melakukan heal up di situ. Tam akan terkepit daripada pelbagai arah. Tembakan akan dilepaskan. Tam akan dijatuhkan daripada 4 sudut yang berbeza. Satu kejatuhan juga berlaku untuk Alter Ego. Tapi Rocky bergerak dengan terlalu berani ke depan. Kiri kanan ada orang dan akhirnya dijatuhkan juga. Todak juga kurang kemas daripada permainan mereka. Satu lagi fight yang agak awkward kita boleh katakan. Diambil oleh pasukan Malaysia yang perlu untuk naik ke bahagian atas untuk menyerang pasukan Alter Ego. Satu lagi pelanggaran yang tak dijangkakan, banyak kejutan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Indonesia ini kepada pasukan Malaysia di mana Todak waktu ini akan dilawati dan Cleon kita lihatkan dengan DBS di tangan beliau, pemain terakhir untuk pasukan Todak. Adakah ada mata mampu untuk dibawa dari pusingan ini? Sayangnya tak sempat untuk menghabiskan Alva dan mereka akan dikeluarkan dengan kosong mata. Tapi ada BTR yang sedang mengintai daripada kawasan berbeza. Tim akan dilepaskan cuba untuk mendapatkan satu orang. Gen Force masih lagi memerhati. Mereka mahu untuk melakukan third party tapi mungkin daripada sudut bacaan kill feed mereka tahu Alter Ego masih berempat. Jadi jangan berbeza buat masa ini mahu untuk mendapatkan advantage daripada sudut high ground. Mereka mahu untuk mengawal kawasan ini sebaik mungkin. Yep. Mela akan dapatkan Gosu di kawasan yang berbeza. Face Clan dan juga Flash. Sayang untuk Gosu. Banyak smoke yang telah pun dibuka tapi memang tak mampu untuk diselamatkan. Face Clan akan duduk di kawasan yang paling tinggi di dalam map Erangel ini, iaitu di bahagian Gunung Gatkah. Mereka menjaga semua sudut, tidak meninggalkan apa-apa ruang langsung untuk pasukan lain masuk daripada bahagian kawasan depan ataupun kawasan belakang untuk Pegunungan Gatkah waktu ini. Baru masuk circle yang kedua top dan dua pasukan telah pun berjaya untuk dikeluarkan dan sayangnya kedua-dua pasukan itu adalah pasukan Malaysia. Ya, kita baru je cakap Malaysia paling banyak main kan. Ya. Tapi nampaknya disebabkan itu jugalah kita dapat lihat kemungkinan yang juga tinggi untuk dijatuhkan dalam pasukan Malaysia. Tapi NKT sekarang ini sedang dijatuhkan satu persatu daripada mereka. Boom melakukan kerja dengan agak mudah nampak gayanya untuk dijatuhkan mereka. Dan 4 orang daripada Boom masih lagi bertahan. NKT 1 orang tersebut. Geek Fam akan menjatuhkan tas untuk dihabiskan serta-merta. Dia akan sempat untuk larikan diri. Geek Fam berkemungkinan besar boleh hilang 2 orang. Tetapi rakan-rakannya akan sampai ke lokasi perlawanan untuk membantu di mana Damrud hampir mendapatkan lewe. Banyak knockdown yang hampir untuk didapati. Tapi Aizen datang untuk dijatuhkan oleh Silence. Oh, daripada jauh informasi itu tidak ada nampak gayanya. Silence betul-betul memperlahankan stepnya di situ dan Libby. Namun nyawa dia betul-betul rendah. Adakah Snipe berjaya untuk menjatuhkan 1 orang ini? DBS dipegang, Yoru dijatuhkan di sudut yang berbeza oleh Chiwi. Nampak gayanya Snipe juga dijatuhkan meninggalkan Damrud berseorangan. Ditembak pula oleh Alter Ego dan akhirnya Geek Fam tersingkir juga tanpa sebarang kill point. Tapi Creed VIP 10 kill untuk mereka. Yap, 10 dan bakal jadi 11 mungkin untuk mencari pemain terakhir daripada pasukan MRPX yang berada di bahagian hadapan sekarang waktu ini. Creed VIP on fire mencari pihak lawan yang berada di bahagian hadapan dan Bobo terus menghidupkan kenderaan beliau untuk larikan diri. Tidak mahu untuk dihabiskan dengan awal tapi Newbies akan benarkan perkara tersebut untuk berlaku. Sayangnya sedikit saja lagi untuk beliau menghabiskan MRPX terus untuk dihantar ke lobi. Tapi sedikit bantuan daripada Chewy juga belum lagi mampu untuk mengeluarkan MRPX ke tangga yang ke-11. Mereka terus bergerak ke depan sekarang ini. Seram melihatkan firepower yang ditunjukkan oleh Creed. Tapi sekarang Zuxi juga berada di depan mereka. BTR berseorangan. DBS dipegang. Voki mungkin boleh dijatuhkan jika mereka tidak menjangkakan di mana kedudukan Zuxi. UMP dipegang Iron Pro. Mereka kena clear terlebih dahulu side ini. Tapi Zuxi telah pun mendedahkan dirinya. 11 kill untuk Creed VIP. Dan mereka ada kelengkapan dan juga ground yang cukup untuk mendapatkan mata yang lebih banyak. Momen kebangkitan daripada pasukan Malaysia. Creed VIP. Voke. Sedikit saja lagi untuk dijatuhkan oleh RRQ yang tiba-tiba naik ke bahagian kaki Gunung Gatkah waktu ini. Voki akan cuba untuk dibantu oleh rakan-rakan yang lain di mana Newbies dan juga Iron Pro akan maju ke hadapan. Backup perlu untuk sampai dengan awal waktu ini. Kerana RRQ sedikit demi sedikit sedang pun mendaki gunung yang sangat tinggi ini. Banyak smoke sudah pun dibuka. Voki ada di bias di tangan beliau. Tapi stepnya didengari oleh Nerpeko dan Voki akan dijatuhkan dengan mudah oleh Asar. Terlampau ke hadapan dan Iron Pro juga pula akan dijatuhkan oleh No Mercy waktu ini. 3 lawan 4 tapi RRQ nampak begitu hebat. Ya betul. Dan sebenarnya mereka diganggu oleh boom daripada kawasan bawah tersebut. Creed VIP 11 mata singkir ini
Mereka mahu seboleh-bolehnya untuk menggandakan lebih banyak asal melepaskan tembakan. Tapi dia berhadapan dengan 3 orang. Itu mungkin hanya pancingan untuk menarik mereka ke belakang sekarang ini. First aid akan digunakan oleh Iron Pro. Maka serangan itu akan ditangguhkan sedikit. Newbies bergerak ke depan dengan begitu berani. Berjaya dapatkan satu lagi. RRQ hanya tinggal 2 saja lagi untuk dijatuhkan. 1 saja lagi sebenarnya. Creed VIP juga menghadapi kesukaran sekarang ini. Satu grenade akan dipegang oleh Nerpeko. Dan dibaling terus ke depan. Ciwi kena berjaga-jaga. Grenade itu akan meletup. Tapi hanya mencederakan setengah sahaja daripada nyawanya. Nerpeko akan baling dengan tepat. Ciwi belum lagi berjaya untuk dijatuhkan. Bergerak ke depan. 3 orang sekarang ini. Dan Creed VIP. Dia dapat 1 tetapi tidak yang kedua. Creed VIP. Berapa kill untuk mereka? 14. Wow, 14 untuk Creed. Tapi sekarang ini Alter Ego akan berlawan dengan STX daripada Vietnam. Break nyawa-nyawa ikan. Circle di belakang beliau saja. 10 saat sebelum circle ini memakan STX yang berada di kawasan yang sangat sempit. Ada backup daripada jarak jauh oleh Soas. Untuk Alter Ego, 3 yang lain baru nak sampai ke lokasi perlawanan ini. Dan break akan dapatkan 1 daripada Alter Ego. Okta cuba untuk dijatuhkan. Headshot dengan 1 DBS tapi dilanggar lari oleh seorang Hans For You. Untuk mengeluarkan baki-baki pemain yang melepaskan STX yang kini berbaki dengan Soas saja memerhatikan daripada jarak jauh. Alter Ego berjaya untuk mengawal kembali keadaan di bahagian luar circle yang kelima. Yap, mereka walau bagaimanapun kena mengangkat rakan mereka yang terjatuh tersebut masuk ke dalam kereta dan bergerak masuk ke dalam kawasan zon. Klub melihatkan kawasan ini, tembakan dilepaskan oleh RNJ juga daripada Zerzia. Yudo Lions juga ada 4 orang tapi Creed VIP 14 kill mereka dihampiri oleh Alter Ego dengan 11 kill tapi kehancuran kereta daripada klub. Okta berjaya dijatuhkan dan akan diambil kill tersebut. Aduh sayangnya oleh RNJ. Yudo Lions tidak berjaya untuk menggandakan lagi jumlah penyingkiran. Alter Ego juga mungkin akan dikeluarkan sedikit masa saja lagi. Hanya tinggal 1 orang saja untuk mereka. Kita lihatkan Alter Ego berbaki dengan 1 tapi keuntungan yang sangat besar jika mereka dapat mengekalkan Hans For You dengan lebih lama dalam permainan. Masih 1 mata jika Hans For You dikeluarkan untuk placement points bagi Alter Ego. Agak rugi jika mereka tak mampu untuk menambahkan lebih banyak placement points dengan 11 kill yang terapun mereka dapatkan saat ini. Hans akan akhirnya bergerak maju ke hadapan, dicari oleh pasukan Alliance yang berada dalam kawasan compound sebentar tadi. Masih lagi di kawasan yang sangat berbahaya untuk Hans. Dan dia akan berhenti. Tetapi mata daripada Boom dan juga Alliance sekarang ini akan memerhatikan terhadap beliau. Tapping-tapping daripada adik Luke. Sayang, Hans For You masih bernyawa. Dia kena jimat ekonomi peluru tersebut. Oh, tapi Hami. 1 grenade yang cukup lazat sekarang ini. 6 pasukan saja lagi yang tinggal. Dah tak banyak sebenarnya. Dan dalam masa yang sama sekarang ini Yudo Lions berada betul-betul di kawasan tengah zon. Mereka ada compound, mereka ada manpower tetapi mereka mungkin kekurangan sedikit demi sedikit peluru untuk mereka melepaskan tembakan. Flash akan melepaskan beberapa grenade cuba untuk menghalang mereka daripada dijatuhkan tetapi betul-betul di dalam kawah yang mudah sebenarnya sekarang ini dibiasakan dipegang. Chopper bergerak terus ke depan, tembakan dilepaskan dan dapat untuk meratakan terus pasukan Flash. Dan sekarang ini tinggal 5. 2 daripada 5 ini adalah daripada pasukan Malaysia. Ya, harapan daripada fans Malaysia, Yudo Lions dan juga Creed VIP yang masih berbaki dengan jumlah pemain yang sangat banyak. Tetapi ini perkara yang terakhir kita nak lihatkan. Olio dan rakan-rakan memerhatikan Creed VIP yang ingin bergerak maju masuk ke dalam kawasan circle di mana Newbies telah pun dijatuhkan dengan lebih awal. Iron Pro dan juga Chewy saja berbaki tegak berdiri. Revival ingin dijalankan dan adakah ini satu perkara yang tepat untuk dilakukan oleh pasukan Creed VIP yang sebaiknya mementingkan kawasan circle tapi Boom pula bergerak ke arah diri mereka waktu ini menghantar Yami dan juga Frenzy ke bahagian hadapan. Rezi akan cuba untuk melanggar Chewy dan Chewy perlu untuk bersedia. Ada 4 orang pemain daripada pasukan Boom dekat hadapan beliau sekarang ini. Chewy masih belum melontarkan apa-apa boom tangan kepada pihak lawan, malah Ponbit pula yang cuba untuk mencari beliau dalam kawasan smoke tersebut. Iron Pro di kawasan low ground mudah untuk dibuli tapi suka untuk ditembak lepaskan Yudo Lions sekarang ini mengelakkan diri mereka daripada ditepati daripada jarak yang begitu jauh tapi sayangnya Frenzy akan dapatkan Chewy terlebih dahulu. Satu lagi jatuh iaitu Newbies daripada Rizzy. Tinggal Iron Pro saja untuk Creed VIP dapatkan jumlah mati yang lebih banyak tetapi dikelilingi daripada pasukan Boom. Sukar untuk beliau lakukan tugasnya untuk clutch. Ya benar, sangat-sangat sukar daripada pelbagai arah. Dalam masa yang sama dia kena fikir juga. Yudo Lions juga melepaskan tembakan daripada kawasan compound ini. Betul-betul peluang cerah untuk mereka mendapatkan chicken dinner tersebut. Tapi Boom ada momentum. Boom ada team fight yang mereka ambil menyebabkan mereka ada keyakinan yang mungkin lebih tinggi buat masa ini. Zerzia juga tidak kurang hebatnya. 3 pasukan saja lagi yang tinggal untuk circle ke-6. Laju betul game ni. Ya betul. Banyak pelanggaran, banyak
pergaduhan di mid game sebentar tadi di mana circle yang ke-6 tinggal 3 pasukan di mana 4 lawan 4 lawan 4. RNJ dapatkan Ponbit akan dihabiskan serta-merta. Rezi didapati oleh Leons akan dihabiskan serta-merta. Pertarungan 3 penjuru daripada 3 negara yang berbeza untuk kemenangan Chicken Dinner di pusingan yang kedua saat ini, dan Boom pastinya menjadi pasukan yang sedang pun dilihat oleh mereka kerana mereka adalah satu-satunya pasukan yang berada di luar circle yang ke-6. Ya benar, Judo Lions walau bagaimanapun mengetahui sekarang ini Zerzia berada di mana. Daripada sudut ekonomi peluru tersebut sebenarnya menjadi kerisauan sekarang ini. Perhatikan, peluru untuk Leon hanya tinggal 11 saja di magazinnya sekarang ini. Jimmy hanya tinggal beberapa puluh saja. Elzi melepaskan tembakan. Masih lagi dengan 3 pasukan. Cuba untuk melihatkan akan adakah lari-larian yang daripada pasukan Boom yang lain, tetapi nampaknya tidak. Yami bersorangan di kawasan pondok tersebut. Mungkin boleh menjadi duri dalam daging, tapi tidak akan terus diranapkan harapan tersebut dengan satu grenade yang cukup baik daripada Megamind. 2 pasukan saja lagi yang tinggal, Thailand dan juga Malaysia. 4 lawan 4 untuk mereka. Yep. Pasukan Gajah Putih menentang dengan Harimau Malaya. Alliance menentang dengan Zerzia. 4 lawan 4 untuk Chicken Dinner di pusingan yang kedua. Pastinya yang menonton sekarang ini sedang pun teruja untuk melihatkan siapakah yang akan menang, tetapi fight akan diperlahankan. Mereka menunggu di manakah keberadaan circle yang sebenar. Adakah milik Alliance ataupun milik Zerzia, ataupun kedua-duanya perlu keluar ke kawasan terbuka untuk mengecapi Chicken Dinner di match yang kedua saat ini. Masih lagi santai. Tapi kita lihat dah pun mula ada sedikit sebanyak pergerakan daripada pemain-pemain daripada pasukan Lions. Jimmy dalam kenderaan cuba untuk buka dengan lebih luas, tetapi ground yang dipegang oleh Zerzia kita lihatkan sekarang ini sangat-sangat mudah untuk mereka jatuhkan mana-mana pemain daripada pasukan Judo Lions yang keluar dari kawasan compound mereka. Tapi Circle berada betul-betul dekat dengan Judo Lions. Ada kelebihan sedikit untuk mereka apabila mereka tidak ada peluru. Jimmy dikerahkan untuk mencari kotak sebenarnya. Kalau ada peluru yang dia boleh ambil, tapi tidak. Mereka hanya boleh menembak 2 kali saja. 2 kali tembak, peluru habis. Jadi mereka kena menunggu Zerzia untuk sampai ke compound mereka, pancing untuk close combat tersebut. Dan itu juga adalah kekuatan untuk Judo Lions. Close combat battle, dan adakah perkara ini akan berlaku lagi? Sekali lagi 10 saat, Zerzia masih lagi mencari knockdown. Satu smoke, bukan satu sebenarnya, mungkin 10 smoke akan dibalik sekarang ini untuk mengaburkan pandangan Judo Lions. Mereka dah pun bersedia, mereka tahu ini adalah 4 lawan 4. Dan mereka kena bertahan sebaik mungkin untuk mendapatkan Chicken Dinner sekali lagi di map Erangel. Oh, RNJ akan mula untuk melanggar, tapi harga knockdown dapat untuk dikecapi oleh Neons. Belum lagi, Jimmy berseorangan dekat bahagian belah luar. Jimmy akan dijatuhkan terlebih dahulu. Situasi berbahaya dan genting untuk pasukan Judo Lions, tapi bom tangan daripada Leons cuba untuk mendapatkan 2 orang pemain daripada pasukan Zerzia yang kini mendapati beliau, dan Baby Bison-nya dapat mengenai sasaran, tapi trade yang pantas daripada Zerzia, dan sayangnya Chicken Dinner diambil oleh pasukan Thailand. Zerzia melanggar kawasan compound itu, tidak langsung memberikan peluang untuk Judo Alliance memberikan satu fight yang clean, menyebabkan mereka dikeluarkan ke tangga yang kedua.